让我们一起来祷告。 Terima kasih untuk keluarga yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. 主啊，我们感谢你给我们的家庭， Di dalamnya lah kami belajar bagaimana kami bertumbuh sebagai orang-orang yang mengasihi Engkau. 在里面我们成为一个成长爱神的人。 Terima kasih juga untuk komunitas orang percaya yang Kau berikan bagi kami di tempat ini. 我们感谢你给我们一些信徒信主的人的群体， Dan inilah keluarga kami juga di dalam Tuhan. 这是我们在主里面的家庭。 Ajar kami untuk bersama-sama boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. 求神你教导我们在你的真理里面能够成长， Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. 好叫我们能够在这个世界成为一个见证人。 Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 我们要学习你的话语。 Berkati waktu kami bersama-sama belajar firman-Mu ini. 轮到我们是时候学习你的话语。 Kami mohon Allah Roh Kudus menerangi hati setiap kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. 求神的灵光照我们，使我们能够去成为行道的人。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告。 Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. 请大家坐。 Saudara, kali kita bersama-sama merenungkan sebuah tema Unity, Family Unity in Diversity. 今天我们要思想的题目就是多元化的合语。 Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari surat 1 Timotius. 我们看提摩太前书 1 Timotius pasalnya yang Surat 1 Timotius pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-5. 6章第2到第5节。 Kalau sudah mendapatkannya, saya membacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai saudaramu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Namun jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. 欠老年妇女如同母亲，欠少年妇女如同姐妹，总要清清洁洁的，要尊敬那真为寡妇的。若寡妇有儿女和有孙子孙女，便叫他们先在自己的家中协作行孝，报答亲恩，因为只在神面前是可悦纳的。那独居无靠、真为寡妇的，是仰赖神，昼夜不住的祈求祷告。 Berikutnya saudara dari Titus pasalnya yang kedua ayat 2 sampai dengan ayat ke-7. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar dalam hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. 欠老年人要有节制，端庄自守，在信心、爱心、忍耐上都要存钱无私。又欠老年妇人，举止行动要恭敬，不说谗言，不给酒做奴仆，用善道教训人，好指教少年妇人爱丈夫、爱儿女，谨守贞洁，料理家务，待人有恩，顺从自己的丈夫，免得神的道理被毁谤。又劝少年人要谨守你自己，凡事都要显出善行的榜样，在教训上要正直端庄。 Saudara, satu kali ada seorang komedian, dia bertanya kepada para pemirsa yang mendengarnya. 有一天有人问这样的问： Berapa banyak cincin di dalam pernikahan?
在结婚的时候有几个的戒指？ How many rings in weddings? 在婚礼里有几个的戒指？ Berapa banyak Bapak Ibu? 有几个呢？ 2, ya. Ya. Yang pertama, cincin pertunangan. 就是在订婚的戒指， Jadi waktu tunangan ada kasih cincin ya. 在订婚的时候给一个戒指。 Yang kedua, cincin apa? 第二个的戒指是什么？ Cincin pernikahan, wedding rings ya. 是婚礼的戒指。 Lalu saudara komika ini berkata, ada yang ketiga, 但是这个人说还有第三个的， engagement ring yang pertama, wedding rings yang kedua, yang ketiga rings di dalam pernikahan adalah suffering. 有3个的戒指。第一个戒指就是订婚戒，第二个是婚戒，第三就是受苦的戒指。 Saya lihat ada wajah-wajah yang ketawa dan senyum-senyum. 我看到大家都开始微笑了， Bener ya? 对不对？ Bener nggak pernikahan suffering? 结婚是一个痛苦， Nggak ada yang mau jawab ya. Ya, saudara, banyak orang kemudian berkata, aduh saya menikah ini menderita. 很多人说我结婚了非常的受苦， Kalau tahu semenderita ini saya lebih baik tidak menikah. 知道要受这个苦，我宁可不结婚， Tapi sayangnya nggak bisa dibatalin ya. 但是却不能去退婚了。 Nah, saudara, tetapi sebenarnya bukan suffering menikah itu, saudara. 其实婚礼并不是受苦， Kalau kita membaca di dalam Alkitab bahwa sebenarnya ketika kita menikah kita harus punya kasih, betul? 因为在圣经里我们学到，当我们结婚的时候，我们就要充满着爱。 Dan salah satu sifat kasih adalah long suffering. 爱的性质就是要受长苦， Saudara tahu artinya? 你明白它的意思吗？ Ya, saudara kita harus panjang sabar ya. 我们要很久忍耐， Karena memang menyatukan 2 orang di dalam sebuah ikatan pernikahan itu nggak mudah, saudara. 因为要将2个人结合在一起，不是一件容易的 Karena 事。 kita berasal dari 2 latar belakang yang berbeda, pribadi yang berbeda, dan itu sangat sulit, saudara. 因为我们的背景是不同的，我们的性格也不同的， Bahkan 要 tidak 结合起来 jarang 很难。 Saudara, tidak jarang kita menemui jalan buntu, bukan? 因此，我们省得会走投无路。 Dan juga saudara seringkali konflik muncul di dalam perjalanan itu. 因此，在这个行程中，我们面对冲突。 Nah, saya rasa bukan hanya pernikahan, tetapi di dalam relasi kita dengan keluarga, orang tua, anak, dengan saudara, dengan keluarga yang lebih besar, seringkali konflik itu muncul di antara kita. 但是并不是说在婚姻里面，我们在家庭里的亲子关系里面也常常会面对冲突。 Karena memang kita saudara berasal dari pribadi yang berbeda-beda, betul? 因为我们来自各自性格不一样的家庭， Bahkan anak yang dilahirkan dari orang tua yang sama pun punya karakteristik yang berbeda. 从一个父母亲生出来的孩子也有不同样的品格。 Nah, saudara, potensi konflik sangat besar pasti terjadi di dalam relasi antara kita dengan orang lain. 在关系里面常常会发生的事情就是冲突， Tetapi bagaimana kita menghadapi konflik itu menjadi sesuatu yang perlu kita pelajari. 但是我们如何来面对这个冲突，使我们成为一个的功课。 Ada orang yang menghadapi konflik itu dia langsung menghadapinya, saudara, seperti seorang pelari dengan rintangan. 有些人他们面对冲突的时候，他们看到这个冲突的时候，他们引上去正面的。 Jadi apapun rintangan di depan dihadapi ya satu demi satu. 无论什么在前面，他一步一步的云上去， Dibicarakan dengan baik-baik, dicari jalan keluarnya, diselesaikan dengan baik. 好好的去交谈，好好的去解决。 Nah, tentu saudara, ketika saya bicara diselesaikan itu tidak harus selesai di waktu yang sama, tapi ada proses yang dilewati secara bersama-sama dalam konflik itu. 在解决的时候，不是在当时就是解决，而是需要一段的时间，一步一步去解决。 Tetapi masalahnya saudara, ada orang-orang yang kemudian ketika konflik dia punya memakai cara menyerang. 但是有些人，当他们面对这个冲突的时候，他们用的方法就是去攻击。 Ini saya pakai gambaran seperti hiu yang menyerang mangsanya. 就是我们看到这个鱼正在攻击人。
Bahkan tidak sedikit ketika konflik terjadi, serangan-serangan itu wow, luar biasa saudara. 多少时候这个攻击是非常的剧烈， Apalagi berkonflik dengan ahli sejarah. 特别是在历史家， Data sejarah dari zaman dulu ya sampai saat ini dibuka semua saudara. 将陈年旧事都把它翻出来。 Emang kamu ya nggak pernah berubah, dulu dari kita masih pacaran udah begitu. 你就是从来没有改过，从我们恋爱你就是这样的人了。 Benar kata mama saya. 我们妈妈说的就是对的。 Waktu lihat kamu tuh orangnya seperti itu. 我的妈妈是说，看到你就是知道你是这样的人了。 50 tahun kita menikah, kamu tetap sama. 50年了，我们结婚，你仍然一成不变。 Tahu gitu nyesel saya. 知道的话，我后悔了。 Kenapa nyeselnya udah 50 tahun? 50年了，还后什么悔呢？ Baru ingat mungkin saudara ya, baru ingat. 也许他才想起，才记得。 Nah saudara, saya rasa bukan cuma istri ya, kadang suami juga begitu ya, suka nyerang saudara. 不单只是太太，丈夫也喜欢攻击。 Emang uang belanja kemarin kemana? Udah habis? 难道钱这么多，这么去哪里了？用完了吗？ Aku kasih kamu uang belanja banyak begitu, kemana aja tuh uang? 我给你的这个费用这么多，你用去哪里了？ Nah saudara, banyak sekali cara-cara yang digunakan oleh seorang untuk menyerang orang lain di dalam konflik. 很多人有很多的办法去攻击人，在面对冲突的时候。 Nah, problem akan menjadi besar ketika kemudian yang dilawan juga suka menyerang balik. 然后被攻击的人也在反击， Maka bukannya selesai, malah tambah runyam. 因此并不是解决，而是要更加的混乱。 Tapi ada juga orang yang ketika berkonflik, dia menghindar saudara. 有些人面对冲突的时候，他就去躲闪， Seperti kura-kura, kalau ada sesuatu langsung sembunyi, masuk ke dalam tempurungnya. 就好像乌龟面对问题就缩头，成为缩头乌龟。 Tentu saja yang saya maksudkan di sini bukan masuk ke dalam kamar kunci pintu saudara. 我的意思不是说进到房间把门锁上了。 Tapi seringkali ketika konflik terjadi, langsung mengalihkan perhatiannya kepada yang lain. 多少时候面对冲突的时候，我们把注意力转向其他的， Entah meninggalkan arena perkonflikan, langsung pergi ke tempat yang lain, pergi ke tempat hobinya, ke tempat kerjanya, kemana, ke jumpa teman dan sebagainya macamnya. 或许是离开他冲突的地方，去找朋友，去找娱乐等等。 Dan ketika pulang kelihatannya kayaknya udah tenang, udah lupain ya semua konflik itu, selesai. 然后回来的时候，看似一切事情都解决了， Dikira dengan menghindar bahwa konflik itu sudah selesai. 他以为这样的躲避了，他的一切事情就能够解决了。 Lama-kelamaan konflik yang terus dihindari ini akan menjadi bom waktu yang akan meledak dan meluluh lantakan semua yang ada di hadapannya. 久而久之，他所逃避的冲突，有一天就会爆发。 Nah, saudara, kita menyadari bahwa potensi-potensi ini ada di tengah-tengah keluarga kita. 我们知道这样的一些都会发生在我们的家庭里面。 Saudara, semua hal ini pada akhirnya merusak kesatuan di dalam keluarga. 这些事情到最后能够使我们的家庭破坏了我们的家庭。 Isu kesatuan di dalam keluarga adalah sebuah isu yang perlu terus-menerus kita gumulkan saudara hari ini. 在家庭的一切问题，我们是每一天都要去挣扎、去面对的。 Kita membaca di dalam media massa, kita mendapati data dari pemerintah bahwa angka perceraian, angka kerusakan keluarga itu semakin hari semakin besar. 我们从媒体里面，我们看到了这个离婚率一天比一天的加增。 Saudara, keluarga berada seperti telur di ujung tanduk. 这个家庭就好像那个在鸡蛋在脚上， Goyang sedikit dia bisa jatuh dan pecah. 一摇它就摔下来了， Hanya tinggal menunggu waktu. 就是等待着时间。 Saudara, tadi di dalam slide kesatuan dalam keluarga itu gambarnya lagi makan. 刚才我们看到这个家，我们看到这个是一副全家在吃饭。 Saya cari-cari gambar kita orang Tionghoa ya, bicara tentang kesatuan keluarga. Di Google semuanya makan, saudara. 我在这个谷歌里面寻找大家的团圆，都是看到的是在吃饭的、用餐的。 Kayaknya Google tahu filosofi penting orang Tionghoa. 他们知道我们华人的哲学， Segala sesuatu diselesaikan di meja makan. 一切的问题就是在餐桌上解决。
Maka mau urusan bisnis ajak makan dulu. 所以在商业上的时候，我们就邀请他来用餐。 Maka kita suka sekali saudara undang saudara kita makan ya. 因此我们常常请人用餐。 Nah saudara kalau diundang makan mesti ingat-ingat ya. Ini jangan-jangan lagi ngomongin konflik atau mau ngomongin bisnis ya. Enggak saudara bercanda. 我开玩笑的就是有人请吃的时候，你们在想但也不是在处理那个冲突。 Tetapi saudara indah sekali kalau kesatuan itu digambarkan seperti di meja makan. 我们可以看到，只是在餐桌上。 Dan biasanya meja makan kita orang Tionghoa itu bukan kotak tetapi bundar, lingkaran saudara. 华人的餐桌更多是圆的，不是四方的。 Setiap orang bisa melihat semua sisi. 大家都能够四面相处。 Si A ngambil apa ketahuan. 那个人做什么，直接知道了。 Dan kita biasa sudah hitung bahwa satu porsi itu untuk berapa orang kita sudah bagi sama-sama. 那我们的分量已经安排分好了。 Makan sambil menikmati persekutuan dengan anggota keluarga yang lain. 一面吃一面跟其他的成员来沟通交流。 Dan saya rasa ini pergambaran yang sangat tepat bicara tentang kesatuan, saudara. 因此，我们讲到这个团圆的地方。 Tidak jarang dalam jamuan makan itu yang senior memberikan makanan kepada yang junior, bukan? 那个年长的给小辈的， Dan kita juga yang muda memberikan makanan kepada yang lebih senior. 然后小辈的就给那个长辈。 Atau kita menuangkan teh kepada rekan-rekan di sekitar kita. 或者我们对那个周围的人，我们请他们用茶。 Saudara, jamuan makan ini menjadi sebuah mengandung filosofi yang sangat mendalam bicara tentang kesatuan, keharmonisan di dalam keluarga. 所以在这个用餐的气氛里，能够描写了我们的融合。 Nah, tetapi saudara jangan sampai kesatuan kita hanya di jamuan makan. Sementara ketika pulang ke rumah semuanya berubah total. 因此，当我们在大家宴会吃的时候，不要我们回去的时候就没有了。 Maka kita mau merenungkan bagaimana kita memelihara akan kesatuan di dalam keluarga ini. 因此，我们现在要思想如何在家庭里合一。 Saudara, Paulus memberikan suratnya kepada Timotius sebagai seorang hamba Tuhan yang muda di dalam pelayanan penggembalaannya. 这个保罗写给提摩太一个年轻的牧者。 Saudara, Paulus mengatakan bahwa jemaat Tuhan, gereja Tuhan itu adalah keluarga Allah. 保罗说，这个神的教会就是神的家庭。 Maka sebagai keluarga Allah di dalamnya ada banyak anggota-anggota keluarga Allah. 因此，在神的教会里面有很多的成员。 Seperti anggota keluarga kita, maka di dalam keluarga Allah itu ada perbedaan usia, perbedaan karakter, perbedaan pribadi demi pribadi. 就好像我们的家庭里面，在神的家庭里面有不同的阶级的年龄和我们不同的性格。 Maka Paulus memberikan pesan kepada Timotius untuk melihat setiap pribadi yang dilayani itu sebagai anggota keluarga. 因此，保罗提醒提摩太，每一个不同阶级的成员，我们都要把它看成是家庭的成员。 Maka ketika kamu melayani mereka, kata Paulus, layani mereka dengan tindakan, perkataan, dan kebijakan yang tepat. 所以，当你们面对他们的时候，你们在言语、在劝告方面都要正确。 Bagaimana kamu bersikap kepada yang lebih senior usianya daripada kamu? 跟长辈的我们的态度要如何？ Bagaimana kamu berkata-kata menyampaikan teguran kepada mereka yang lebih muda dari kamu? 对年轻比你更年轻的，你如何去责备他们？ Bagaimana kamu membuat sebuah kebijakan ketika ada problem khusus yang dihadapi dan didapati di dalam keluarga Allah ini? 在这个神的家庭里面对什么的时候，事情的时候，你如何去策略？ Nah, saudara, di dalam surat kepada Timotius ini Paulus memaparkan, tadi sudah kita baca bersama-sama tentang hal ini, saudara. 但在这个提摩太前书里面，刚才我们已经读了。 Maka ketika kemudian Timotius melakukan ini semua, Paulus berharap bahwa kehadiran Timotius menjadi berkat di tengah-tengah komunitas orang percaya. 因此，保罗希望提摩太在这个教会的存在，成为别人的祝福。 Nah, surat yang kedua, Paulus tujukan kepada Titus. 然后第二个书信就写给提多。 Kalau kepada Timotius, Paulus berkata tentang kesatuan di dalam keluarga Allah, yaitu gereja Tuhan. 当对提摩太说的时候，他是说到神的大家庭教会。
Kepada Titus kemudian Paulus berkata, bicara tentang kesatuan di dalam keluarga Kristen. 在跟提多说的是讲到基督化的家庭里， Bagaimana orang-orang Kristen harus menyadari pentingnya peranannya di tengah-tengah keluarganya. 叫每一个基督徒知道他在这个基督化的家庭里所该扮演的角色。 Orang percaya bukan hanya dipanggil untuk memelihara kesatuan daripada gereja Tuhan, 信徒们被呼召，并不是单只要保守这个教会的合一， tetapi orang percaya juga dipanggil untuk memelihara kesatuan di dalam keluarga yang mereka miliki. 基督徒也被召，要我们在我们的家庭里持守合一。 Kalau saudara memperhatikan surat Titus ini, ada kesamaan pola antara surat kepada Timotius dengan kepada Titus. 当你看提摩太前书跟这个提多书的时候，他们有同样的方式。 Paulus juga bicara kepada Titus terkait dengan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya kepada anggota keluarganya. 在这里说到我们在面对我们家庭的成员，我们该做的那些行动， Bagaimana kemudian mereka bertutur kata antara sesama anggota keluarga. 跟我们家庭的成员，我们的原意要如何？ Bagaimana kemudian orang tua kemudian membuat kebijakan-kebijakan terhadap anak-anaknya. 而做父母亲的，他们如何去策略，为他们的孩子来策略？ Nah saudara, semuanya ini kemudian dipesankan Paulus kepada Titus. 这都是保罗对提多所说的。 Supaya saudara, orang-orang percaya sadar bahwa mereka adalah agen-agen Allah pemelihara damai di tengah-tengah keluarga mereka. 好叫他们知道，每一个信徒是上帝所差派来的和平的使者。 Tapi balik lagi saudara, kita sadari bahwa keluarga itu seringkali menghadapi begitu banyak tantangan. 但是我们知道，在家庭里，我们面对了很多的挑战。 Ada kemudian kerikil, batu yang besar, bahkan mungkin badai yang terjadi yang berusaha untuk merusak akan kesatuan daripada keluarga. 很多的坎坷，很多的风暴，来毁坏了我们的家庭。 Nah, pertanyaannya bagaimana kita memelihara supaya tetap memiliki kesatuan di dalam keluarga ini. 那问题是，如何我们来持守这个合一的精神？ Saudara, ada dua hal yang ingin kita renungkan pada saat ini. 我们有两件事是要去思想的： Bagaimana memelihara kesatuan di dalam keluarga? 如何维持家庭的合一呢？ Saudara, yang pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, kesatuan keluarga dimulai dari suami istri yang mengasihi Tuhan dan saling mengasihi. 你愿意不愿意，要不要？你非的每一对夫妻都必须相爱。 Saudara, keluarga terbentuk oleh karena penyatuan pria dan wanita di dalam pernikahan yang kudus. 一个家庭能够形成，是因着一个男和女联合在一起。 Maka saudara, mandat Tuhan jelas bahwa pria dan wanita yang dipersatukan Allah dalam pernikahan yang kudus harus mengasihi Tuhan dan mengasihi pasangannya. 因此，神的命令是，我这个男和女，他们都必须爱上帝，并且彼此相爱。 Ada orang berkata kepada saya, Muse, hubungan saya sama Tuhan sangat baik, tapi sama pasangan jelek. 有人对我说，我跟上帝的关系非常的好，但是跟我的配偶非常的糟。 Yang penting kan dengan Tuhan baik. 最要紧的是与神的关系好。 Saudara, saya mau berkata, saudara, omong kosong. Kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, tapi kita kemudian punya relasi yang buruk dengan pasangan kita. 若你说你跟上帝的关系好，你跟其他的你的配偶不好，那就是空谈。 Saudara, Yohanes berkata, saudara, bagaimana mungkin kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan sementara kamu membenci yang kelihatan di depan kamu? 约翰曾经说：“你如何去爱那看到的人，你不能爱；连看不到的上帝，你却爱，那是不可能的事。” Maka saya berkata di dalam kelas pranikah, saudara, bahwa hubungan suami istri itu dengan Tuhan itu seperti segitiga sama sisi. 因此，在婚姻辅导的时候，我教导他们，上帝与我们夫妻的关系就是好像一个三角形， Setiap sudutnya sama, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. 每一个角度都是一样的，没有大小的。 Maka ketika suami istri bersama-sama belajar mengasihi Tuhan, 当夫妻两人在学习如何爱上帝的时候， sudah pasti jarak mereka sama suami dengan istri itu akan semakin dekat. 因此他们的关系越来越更亲近。
Kalau Tuhan di atas lalu suami di sini dan istri di sini, 就是上帝在上面，夫妻在下面。 ketika dua-dua mengupayakan mengasihi Tuhan, maka otomatis jarak mereka semakin dekat, bukan semakin jauh. 当他们一起爱上帝的时候，那他们的距离越来越靠近。 Maka mau tidak mau saudara bicara tentang kesatuan, bicara tentang suami istri yang mengasihi Tuhan dan saling mengasihi. 所以讲到这个合一，愿意不愿意，要不要，你不惜讲到就是要爱上帝，并且彼此相爱。 Adakah kita hari ini mengasihi pasangan kita? 今天你爱你的配偶吗？ Siapa yang di sini datang sama pasangannya duduk sebelahan? 这里有谁 Coba lihat pasangannya saudara. 夫妻坐在一起的？ Nah, lihat, ya, udah bosen Musa? Iya, nggak apa-apa ya. Lihat lagi, ya, lihat lagi, ya. Saudara lihat pasangannya, ya. Ada nggak saudara mengasihi pasangan saudara? 你有爱你的配偶吗？ Nah, kebetulan tadi pagi habis ribut ya, jadi nggak mau duduk sebelahan. 今天开始，刚才有 Wah, 争吵 gawat.，Saudara, yuk kita belajar mengasihi. 让我们学习去爱。 Saudara, bagaimana mungkin kesatuan bisa terbangun di dalam keluarga kalau suami dan istri itu terpisah? 这个若是夫妻分离，如何把爱建立在里面呢？ Istri akan mencari teman, sekutu, yaitu siapa? Anak-anak. 所以这个老婆就要去找她的群体，她的同伴。那她找的是孩子。 Tuh, bapak lu. 看你的爸爸， Senyum-senyum ya, ibu-ibu udah tahu ya. Sering ya berarti ya. 你们笑笑了，大家都知道了。 Yang bapak-bapak karena sering di luar jadi nggak ada teman, ya. 父亲常常出去，所以他没有家里没有朋友。 Tiba-tiba pulang ke rumah, anak mau dipeluk, semua pada menjauh, ya. 他回到家要拥抱孩子，孩子都远离他了。 Nah kalau papanya juga dekat sama anak, papanya ngomong, no, mama lu. Wah gitu juga ya. 那爸爸靠近孩子的时候，你看你的母亲。 Nah saudara, mari kita belajar untuk mengasihi. 弟兄姐妹们，让我们学习相爱。 Saudara, saya tahu nggak mudah. 我知道不容易， Karena ada banyak hal yang seringkali ketika mengasihi kita terluka, betul? 因为很多事情，当我们去爱的时候，我们自己却受伤了。 Tetapi bukankah Tuhan juga lebih dulu menunjukkan kasihnya kepada kita? 但是神已经向我们先彰显了他的爱。 Allah mencintai kita bukan hanya terluka tapi sampai mati di kayu salib. 他爱我们不单只是受伤直到死， Demi saudara dan saya. 为了你和我。 Mau nggak kita belajar mengasihi pasangan kita yang juga penuh dengan kelemahan dan kekurangan? 是不是我们要去学习那已经我们那个充满着很多弱点的配偶、 Suami dan istri 夫妻和 harus belajar mengasihi Tuhan dan saling mengasihi. 要学习去爱上帝，并且彼此相爱。 Saudara, yang kedua, 第二件事， bagaimana memelihara kesatuan? 如何去维持这个合一呢？ Anggota keluarga harus saling menghormati. 家庭成员必须互相尊重。 Saudara, saya percaya setiap kita adalah pribadi-pribadi yang ingin juga dihargai, betul? 我相信我们每一个人都需要被尊重。 Siapapun kita, apapun keberadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, kita ingin orang itu menghargai kita. 无论我们是谁，无论我们在哪里，我们都渴望着有人尊重我们。 Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang membiarkan dirinya, ya udah saya memang tidak perlu dihargai karena saya tidak berharga. 没有人这样的说，我是一个无价值的人，我不需要被尊重。 Tetapi saudara, karena kita ingin dihormati, ingin dihargai, maka mari kita juga menghargai dan menghormati orang lain di sekitar kita, secara khusus anggota keluarga kita. 因为我们需要被重视，需要被尊重，因此我们要重视和去尊重我们周围的人。 Tapi masalahnya saudara, ada kalanya kita menjumpai ada orang yang tidak tahu bagaimana menghormati dan menghargai orang lain. 但是多少时候我们常常面对有些人他不知道如何去重视尊重人， Ada juga orang lain yang tidak mau menghargai orang lain. 但是有些人他们却不愿意去尊重人。 Tidak tahu dan tidak mau itu beda, tetapi dua-dua ini bisa ada di dalam satu keluarga yang sama. 不知道和不愿意是不同的，但是这个事情却发生在个家庭里。 Mungkin karena orang tuanya
tidak pernah menghargai keberadaan dirinya, tidak pernah menghargai segala upayanya, sehingga dia tidak tahu bagaimana menghargai orang lain. 也许有父母亲，他们不重视我们的存在，以至于我们也不能去重视别人。 Maka kalau orang lain mendapat sesuatu yang baik, ya memang sudah seharusnya. 若是别人拿到一个好处，他说啊，那是应该的。 Tapi kalau kemudian seseorang mendapatkan sesuatu yang buruk, wah justru diterang, dicecar. 若是他得到的是不幸的事，就被人咒诅了。 Tapi di dalam didikan yang sama, ada juga orang yang kemudian tidak mau menghargai orang lain. 但是在同样的事情发生，有些人他不愿意去尊重人 Di。dalam pemikirannya, saya aja susah mendapat penghargaan. Ngapain saya hargain kamu? 他想，我不被重视，为什么我要重视别人呢？ Nah saudara, kalau masing-masing anggota keluarga tidak belajar saling menghormati dan menghargai, maka sudah pasti suasana di dalam rumah itu penuh dengan keretakan. 若是这个家庭的成员他们不能彼此尊重的话，那么他的家庭就要破碎。 Jangankan ngomong kesatuan, baru ngomong makan aja bisa ada 4-5 pendapat di dalamnya. 不要说合意，讲到这个饮食的问题有4-5个的意见。 Semuanya saling ingin dirinya yang didahulukan. 很多人都要自己成为首先的， Saudara, maka kita perlu belajar untuk saling menghormati. 因此我们要彼此学习，彼此尊重。 Ada 3 hal yang ingin saya munculkan di dalam saling menghormati ini, saudara. 在这个尊重里面，我看到了3点。 Mari kita menghormati hak di dalam berpendapat. 我们要去尊重别人发意见的权利。 Siapapun anggota keluarga kita, entah pendidikannya tinggi atau tidak, entah berpendapatan tinggi atau tidak, entah dia lebih senior atau lebih junior, dia perlu kita hormati di dalam berpendapat. 无论在家庭成员里，无论是他是老的，是年轻的，无论是他有钱的，是没有钱的，或是有知识的，没有知识的，都有他的权利发表意见。 Saudara, seringkali kita mudah tidak menghormati orang oleh karena embel-embel di belakangnya. 我们多少时候不能去听别人的意见，因为在后面、在背后有某些的东西。 Kalau kita tidak belajar menghargai pendapat orang lain, maka sejatinya kita sedang meruntuhkan kesatuan di dalam keluarga. 若是我们不能够去尊重别人的意见，就是我们正在粉碎、摇动这个合意。 Orang tua menghargai pendapat anak-anak. 家长的能够尊重孩子的看法， Anak-anak juga menghargai pendapat orang tuanya. 孩子都能够尊重父母亲的意见。 Jangan karena namanya orang tua, ya kan namanya orang tua, orangnya udah tua. 我们讲到家长，他是年长的人， Maka pasti pendapatnya tuh yang tua-tua. 所以他的这个意见都是老派的。 Saudara, belum tentu pendapat orang tua itu selalu bicara yang tua-tua, saudara. 要以为老人讲的话语都是老的、古老的， Saya jadi sadar saya udah tua berarti, saudara ya. 大家都觉得自己古老了吗？ Karena saya juga sering ngomong dulu. 因为我也常常说从前。 Tandanya orang udah tua itu suka ngomongnya dulu. 那老人喜欢说的就是从前。 Saudara, saya ngomong sama anak saya dulu, papa waktu masih kecil. 我跟我的孩子说，从前我还年轻的时候， Bla 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 bla. 这样。 Tapi saudara, kita perlu juga belajar menghargai pendapat semua anggota keluarga kita. 因此，我们要学习去允结每一个，去重视每一个成员的意见。 Mari kita juga menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anggota keluarga kita. 我们要去重视他们的权利和义务。 Kita juga menghormati dan menghargai privasi-privasi yang ada, saudara. 我们也要去尊重他们个人的隐私。 Jangan karena kita orang tua kita merasa semua kita harus tahu tentang anak kita. 不要以为我们是家长，孩子的一切我们都必须知道， Sampai-sampai tidak ada batas privasi di dalam diri anak kita. 以致孩子没有个人的隐私。 Jangan karena kita anak kita merasa kita juga ingin kepo, pengen tahu semua urusan orang tua kita. 我们做孩子的也不要去一切要知道父母亲的事情。 Ada batas-batas privasi yang dimiliki oleh masing-masing pribadi. 个人有个人他们界限，那个隐私的界限， Termasuk suami dan istri. 包括夫妻。
Ya, gereja kita lagi sedang terus bergerak ke arah pemuridan, saudara. Ya. 我们的教会已经正在恢复。 Ada suami-suami yang punya kelompok, ada istri-istri yang punya kelompok. 太太们有一群，先生们也有一群。 Di dalam grup pemuridan itu kami terus meminta agar setiap pribadi jujur, terbuka dengan segala pergumulan kita dan kerapuhan kita. 在门训的时候，我们要求那些夫妻们，他们把他们心中的一切把它说出来。 Nah, saudara, ini ada area privasi di dalamnya, saudara. 在里面，在这个当中，我们有他的隐私。 Setiap anggota berani berbicara karena dia merasa nyaman di dalam anggota kelompok itu. 那个成员在这个小组里面，他敢说，因为他有安全感。 Tapi sampai rumah si istri tanya sama suaminya, tadi habis ketemuan kelompok ya? 然后这个太太到家的时候问丈夫：“刚才是小组吧？ Ngomongin apa aja? 说的是什么？” Please, saudara ya, itu area privasi. 小信，那个是他们的隐私。 Kalau suami nggak jawab, dibilangnya nggak percaya sama istri. 如果先生没有说出来，太太就说：“你不信我。” Kalau dijawab, integritas suami dipertaruhkan, saudara. 若是他说出来了，他就失去了他的诚信。 Nah, lebih baik ibu-ibu ya yang suaminya ada kelompok pemuridan, waktu pulang jangan ditanya tadi ngomongin apa. 因此，姐妹们，当丈夫们他有他们自己的小组的时候，回去的时候不要问里面说的是什么。 Tapi lihat dia pulang dengan wajah yang sukacita, udah puji Tuhan, berarti dia belajar sesuatu di sana. 就是他喜气洋洋的回到家，你就要感谢主了。 Dan percayalah ibu-ibu, bapak-bapak tidak suka ngegosipin ibu-ibu. 你们深信吧，妇女们，他们不会去说你们的。 Saya khawatir jangan-jangan ibu-ibu sebenarnya yang bertanya itu pada takut ya. Jangan-jangan ngomongin saya nih di dalam grup atau ngomongin istri yang jangan enggak ada pemikiran gitu. Semua bapak-bapak ini pure mau bertumbuh, berkembang, ngikut firman Tuhan itu udah bagus sekali, saudara. 所以姐妹们，不要以为他们先生们聚合在一起说的是你们，不是，他们正在学习要成长，在主里成长。 Selalu kita saling menghormati dan saling mengasihi, kita membangun kesatuan yang utuh dalam keluarga. 因此，我们要彼此相爱、彼此尊重，来维持家庭的合一。 Karena kesatuan adalah bahan utama membangun keluarga tangguh yang siap menghadapi berbagai badai kehidupan. 因为这个合一团结是建立一个家庭的主要因素，是能够来应对生活中所面对的各种风暴。 Mari kita mengupayakan saling mengasihi dan menghargai dan menghormati. 让我们努力去学习彼此相爱、彼此尊重。 Satu kali seorang istri ngomong sama suaminya, 有一天，太太对丈夫说 sayang, minggu depan aku ulang tahun. 亲爱的，下个星期我生日， Tapi tadi malam aku mimpi. 但是昨天我梦到了， Di dalam mimpi itu aku bermimpi. 在梦中我又有一个梦。 Nah, di dalam mimpi itu aku merayakan ulang tahun. 在梦中，我正在庆祝生日会， Kamu datang kasih aku anting emas, 你来给我了一个金耳环、 kalung emas, 金链子、 cincin berlian, 钻石戒指、 mobil listrik terbaru. 最新的电车。 Kira-kira apa arti mimpi itu ya? 这个的梦是什么意思呢？ Bapak-bapak ada yang mau jawab? 先生们，你们要回答吗？ Wah, suaminya dengar gitu dia bilang gini sama istrinya. 那先生就这样的对太太说 Tunggu waktu kamu ulang tahun.：“ 你是等着你生日的日子， Kamu akan dapat jawabannya. 你会得到了答案。 Setelah minggu depan istrinya ulang tahun dirayakan. Suaminya bawa kado. 下个星期，这个太太生日了，丈夫带来了礼 Bungkus 物， kadonya bagus banget. 他的礼物包得非常好。 Wah, istrinya lihat senang sekali. Wah, ya. 这个太太非常的高兴。 Nah, ini kado buat kamu. 那这个是给你的礼物， Setelah dia buka dengan semangat bungkus kado itu. 他兴致勃勃的把它开起来， Dia buka kotaknya. 他把这个盒子开起来， Lalu dia lihat isinya. 他看里面的东西。 Apa isinya Bapak Ibu? 你知道里面是什么吗，弟兄姐妹们？ Buku menafsir mimpi. 就是一本破除梦的书。
Ya, kan istrinya pengen tahu ya arti mimpinya, makanya suaminya beliin buku menafsir mimpi. Ya. 因为她想知道这个梦的意义，所以她的丈夫就买给她梦的秘籍。 Nah saudara, andai pernikahan seindah itu ya, si istrinya nggak marah dan ketawa-ketawa, aduh kamu tahu aja butuh buku ini ya. 就是婚姻是这样，嗨，你知道原来有这本书。 Maka pasti kita sedang membangun kehidupan keluarga yang indah sekali. 因此，我们一定是正在建立了一个融洽的家庭。 Salah satu dosen saya pernah mengatakan demikian, saudara. 我的教授曾经跟我这样说： Bagaimana kita bisa mencicipi surga? 我们如何能够去天堂？ Pada waktu suami, istri, anak-anak, keluarga itu bersatu, kita sedang mencicipi kenikmatan surga. 我们如何去享受天堂？若是家庭成员都结合在此里的时候，我们享受天伦之乐，就是享受天堂了。 Bagaimana menikmati neraka? Mencicipi. 我们如何去品赏这个地狱呢？ Pada waktu pasangan bertengkar, orang tua anak bertengkar, suasana keluarga kacau, kita sedang mencicipi penderitaan di neraka. 若是夫妻争吵、孩子争吵，整个家庭就是陷在那个地狱的气氛了。 Mau saudara mengupayakan kesatuan dalam keluarga? 你要维持家庭的合一吗？ Kan ada lagunya ya, keluargaku adalah sorgaku. 我的家就是我的天堂。 Tapi kenyataannya keluargaku adalah, saudara yang jawab, ya, bukan saya ya. 但事实上，家庭却成为我的。 Kalau saudara mau ciptain surga, maka dimulai dari diri kita. 你要去建立一个天堂，就要靠你自己。 Tuhan menolong kita. 上帝帮助我们， Mari kita berdoa. 让我们一起祷 Tolong 告。 kami Tuhan. Tolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu ini. 主啊，你帮助我们能够去实践你的话语。 Kami lemah terbatas. 我们非常的软弱， Seringkali ego kami lebih besar daripada kerinduan kami untuk mengasihi sesama. 多少时候我们的自我高过我们对你的爱。 Maka kami mohon Tuhan kalau Engkau mendapati kami hari ini bergumul di dalam keluarga kami tentang kesatuan. 求神，你今天帮助我们在我们的大家庭里去面对。 Tolong kami untuk memulai dari diri kami, belajar mengasihi Engkau, mengasihi anggota keluarga kami. 求神帮助我们，让我们从我们开始，先爱上帝，爱我们的家。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告。 Amin. Amin. Saudara, kita akan melakukan